Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. قد أفلح المؤمنون. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka di dalam solat mereka sentiasa khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri mereka daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka sentiasalah menunaikan tanggungjawab zakat mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka juga sentiasa menjaga kehormatan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin alladhi adda al-amanah wa ballagha risalah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu yang kita harapkan kita tergolong daripada kumpulan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, wa haffathumul malaikah, yang malaikat akan merendahkan sayapnya bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan juga disebut nama-nama orang yang berada dalam majlis zikir dan ilmu ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada majlisnya, di dalam majlisnya. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, yang mana kita bersiaran secara langsung di Seri Pentas. Dan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang membincangkan persoalan atau topik sempurnakah solatku. Hari ini adalah hari yang terakhir, hari yang ketiga. Kita dah pun membicarakannya 2 hari berturut-turut, semalam dan kemarin. Dan pada hari ini kita akan cuba memberikan fokus kita kepada bab khusyuk. Walaupun kita belum sempat ataupun tidak berapa berkesempatan untuk menyudahkan perbincangan kita tentang perbuatan dan pergerakan solat, tetapi kita tidak dapat menafikan kepentingan bab khusyuk perlu kita sentuh dengan detail ataupun dengan mencukupi pada pagi ini. Jadi juga tuan-tuan dan puan-puan, ada disediakan talian. Jadi sekiranya saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, para ilmuwan dan para ulama yang berada di luar sana ingin mengutarakan pandangan ataupun soalan khususnya, bolehlah diutarakan kepada nombor ataupun dial di nombor telefon yang akan dimaklumkan, ataupun di email tanyalahustaz@tv9.com.my, ya. Baik, jadi ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Mukminun. Jadi surah Mukminun ni penting tuan-tuan, kerana kalau kita nak jadi orang yang beriman ni, surah inilah antara surah yang memberikan kita poin-poin pendek apakah dia ciri-ciri orang yang beriman itu. Jadi kita telah membaca tadi antara ciri yang pertama orang beriman, Allah kata qad aflahal mu'minun, telah pun berjaya orang yang beriman. Yang mana? Yang pertama sekali apa tuan-tuan? Ayat nombor 2 terus, iaitulah alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang-orang yang di dalam solat mereka khashi'un, sentiasa khusyuk. Jadi menurut para ulama, antaranya Imam At-Tabari, bila mana khashi'un ni iaitulah satu sifat diletakkan pada satu kumpulan manusia,
maka bermakna mereka itu sentiasa mencari khusyuk dan memperbaharui khusyuk mereka. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita cerita bab khusyuk ini, kita nak pergi sikit balik, kita nak revise sikit balik apa yang telah pun kita belajar di dalam sesi yang kemarin dan juga semalam. Kita dah bicarakan tentang kepentingan solat. Kita dah pun sebutkan bahawa solat ini merupakan amuduha, iaitulah ra'sul amri al-Islam wa amuduha as-salah. Urusan yang paling penting dalam dunia ini adalah Islam, dan juga tiang serinya adalah solat. Dan kita dah pun beritahu Nabi SAW pernah mengatakan bahawa sesungguhnya tiadalah inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah, dalam hadis Muslim, iaitulah sesungguhnya sempadan benteng di antara seseorang lelaki itu dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Dia tinggalkan solat, dia dah hampir-hampir jadi syirik dan kufur, tuan-tuan. Jadi ini bahayanya meninggalkan solat. Selain daripada bahaya meninggalkan solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan juga kita solat tapi melalaikan dia punya tanggungjawab, sebagaimana yang telah pun juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rujuk kembali dalam buku ini, buku yang ditulis oleh saya sendiri, menggabungkan beberapa pandangan ulama yang muktabar, ulama yang silam dan ulama-ulama kontemporari. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah ataupun buruklah ataupun rugilah bagi orang yang solat, yang mana mereka dalam solat mereka lalai. Maka para ulama berbeza pandangan apa maksud sahun. Maka yang pertama, para ulama kata sahun ini adalah orang yang solat je celang-celup, kalau orang kampung kata kan, iaitulah kejap solat kejap tak, solat zuhur solat asar tinggal, asar buat maghrib tinggal, dan begitulah, solatnya tak penuh 5 waktu. Ini sahun, ya. Masuk juga dalam takrifan sahun adalah orang yang solat tetapi mereka lalai. Otak mereka, pemikiran mereka tak sedar pun apa benda yang mereka baca, apa benda yang mereka menghadap, mereka tak sedar, ya. Maka oleh kerana itulah yang telah pun kita sebutkan semalam, bahawa bagaimana Nabi SAW telah pun menyebutkan bahawa innar rajul la yansarif ma wa ma kutiba illa ushru salatihi tusuha thumnuha subuha sudusuha, sampai habis hadis. Iaitulah seseorang lelaki, seorang wanita lepas selesai solat daripada per 10, katalah markah daripada per 10, dia tidak akan dituliskan kecuali 9 per 10, 7 per 10, 8 per 10, sampailah yang paling kecil sekali, ya. Jadi begitulah menunjukkan bahawa markah ataupun poin ataupun reward kita dalam solat bergantung kepada tahap kekhusyukan kita. Maka tuan-tuan dan puan, kita juga dah pun bicarakan dalam 2 hari yang lalu ataupun sehari yang lepas berkenaan dengan kepentingan kita membetulkan fizikal pergerakan kita. Bila fizikal pergerakan betul, maka khusyuk tu lagi mudah masuk. Jadi kalau fizikal pergerakan kita pun salah, tak bertepatan dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka khusyuk pun susah nak masuklah, tuan-tuan. Khusyuk pun tak mau masuklah. Jadi selepas kita betulkan khusyuk, selepas kita betulkan pergerakan fizikal, semalam kita dah bicarakan sampai sujud. Sujud ini, masa sujud inilah antara waktu yang paling makbul untuk berdoa. Maka oleh kerana itu jangan lepaskan peluang, tuan-tuan. Doa banyak waktu sujud. Dan ingat, bukan sujud terakhir saja. Ini kita selalu dengar ni orang kata sujud terakhir saja ni. Last minute. Ni last minute, budaya last minute lah ni, tuan-tuan. Sampai masuk ke dalam solat pun ada budaya last minute. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena faham bahawa Nabi SAW menyebutkan dengan jelas bahawa fa'akthiru ad-du'a inda sujud, faqaminun an yustajaba lakum. Banyakkan berdoa semasa sujud, kerana itulah waktu yang paling mujarab, paling mustajab untuk kamu dimakbulkan doa kamu. Jadi semua sujud, bukan sujud terakhir saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik, jadi kita ada pemanggil bertuah kita yang pertama. Jadi kita cuba mendengarkan apa soalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya Nola dari Taman Tun. Yeah. Saya nak tanya Ustaz, semasa iktidal, bolehkah kita melakukan pergerakan kecil? Contohnya menggaru-garu peha, kemudian terus sambung solat. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, terima kasih kepada yang puan yang bertanya, iaitulah berkenaan iktidal. Boleh atau tidak boleh
kita bergerak kecil semasa i'tidal? Maka jawapannya kita dah sebutkan dalam kuliah kita semalam bahawa pergerakan dalam solat ni ada ikhtilaf, iaitulah perbezaan ijtihad di kalangan ulama. 3 mazhab kata bergerak-gerak ni sebenarnya tak batalkan solat pun. Maka sebab itulah kalau tuan-tuan solat kat Mekah ke, pergi umrah ke, buat haji ke, tuan-tuan akan nampak ramai dia orang ni bergerak-gerak banyak ni. Jadi sebenarnya memang pada 3 pandangan 3 mazhab tak membatalkan. Pada pandangan mazhab Syafi'i adalah yang paling strict, yang paling nak inginkan kita buat satu ibadah dalam bentuk yang maknanya berbeza daripada kita di luar ibadah. Maka oleh kerana itu imam dalam mazhab Syafi'i melihat bahawa rukun solat adalah tamakninah. Tamakninah ni artinya berdiri bertenang dalam keadaan solat, fokus ya. Maka oleh kerana itu lahirlah ijtihad tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali. Semalam kita dah sebutkan juga bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi bukan bergerak kecil, dia bergerak besar, langkahan kaki, pergerakan lengan. Jadi kalau kita terbatuk pun tak ada masalah, kalau kita nak menggaru pakai jari saja bergoyang pun tak ada masalah. Yang kalau pergerakan anggota besar sekalipun tapi tak berturut, maknanya kita bergerak, berhenti, berhenti, tidak ada apa-apa masalah kepada sahnya solat kita. Cuma kalau kita nak bicarakan persoalan khusyuk, lagi banyak bergerak anggota kita, itu ada sedikit tanda, sign bahawa solat kita sebenarnya tak berapa khusyuk. Macamlah kita tengah tengok cerita Hindustan ke, cerita apa yang kita minat, kalau tengah tengok tu, tengah suspend orang kata, memang tengok tu tak bergerak, biji mata pun tak pernah kelip tu. Jadi itu adalah biasanya kalau tengah khusyuk tu nak kata tu. Jadi itu adalah fitrah manusia. Kalau kita tengah fokus, tengah khusyuk, kita tengok tu tak bergerak. Bergeraklah, tapi bergerak kecil, tak ada bergerak besar-besar. Tapi kalau kita bosan dalam satu program, contohnya dalam satu talk, kejap bergerak sana, kejap bergerak sini, kejap bergaru sana, kejap bergaru sini, kejap nak pergi toilet, kejap masuk balik, kejap nak ngantuk dan seumpamanya. Jadi kerana itulah disebut dalam satu athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang dinisbahkan kepada Nabi tapi yang sebenarnya dinisbahkan kepada Sa'id ibn Musayyib, iaitulah lau khasha'a qalb la khasha'at jawarihuh. Kalaulah hati seseorang yang sedang solat itu khusyuk, maka nescaya anggota-anggota tubuhnya juga akan turut khusyuk, akan turut berhenti, slow, tidak ada bergerak banyak. Jadi itu tandanya tuan-tuan. Baik, jadi kemudian kita pergi tadi dalam semasa sujud banyakkan berdoa. Dan berdoa tuan-tuan, jangan lupa doa pasal akhirat mesti lebih banyak daripada dunia. Kerana Allah ajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, selamatkan kami di atas dunia, berikan kami kebaikan di atas dunia, satu dunia. Wa fil akhirati hasanah, satu akhirat. Baik, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Ni satu sama tuan-tuan, seri ni. Kemudian Allah ajar kita waqina adzabannar, dan berikan kami kejauhan daripada api neraka. Nampak nisbah dia patutnya 2-1. Mestilah akhirat lebih daripada dunia. Jadi tuan-tuan, waktu berdoa semasa sujud, dalam semua sujud rakaat pertama, sujud kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, doalah sebanyak mungkin. Dalam mengikut doa-doa yang datang daripada hadis Nabi dan juga daripada ayat Quran pun tidak ada masalah. Baik, kemudian selepas itu, katalah kita nak masuk bab khusyuk ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut khusyuk ni ada 2 jenis tuan-tuan. Yang pertama khusyuk hati, yang kedua khusyuk anggota. Khusyuk anggota kita dah sebut tadi, iaitulah tak banyak bergerak. Kemudian khusyuk hati ni yang lebih penting daripada khusyuk anggota. Ada orang dia dapat khusyuk anggota tapi khusyuk hati tak dapat. Tapi kalau orang dapat khusyuk hati, biasanya khusyuk anggota tu dia akan dapat. Cuma kita nak maklumkan, khusyuk hati ini tidaklah bermakna kita tak sedar dunia di sekeliling kita, tuan-tuan. Ini ada satu kesilapan faham bahawa khusyuk ni mestilah kita tengah solat, kalau gempa bumi pun kita tak perasan. Itu hebat benar tu, tuan-tuan. Yang penting kita nak bagi faham Nabi SAW punya khusyuk macam mana. Jadi, Nabi diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi tengah solat, Aisyah balik rumah, Aisyah ketuk pintu. Nabi sedar Aisyah ketuk pintu. Dan Nabi SAW tengah solat, Nabi sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain naik atas belakang Nabi. Nabi tak bangkit. Macam ada orang sekarang ni, kalau anak naik atas belakang, dia pun bangkit, jangan tak kau, jatuh kan. Anak Nabi duduk tunggu. Nabi sedar ni, Hasan dan Husain duduk atas belakang baginda. Ini menunjukkan itu juga khusyuk. Ya? Dan Nabi juga ajar kita, kalau ada orang nak lalu depan solat, kita kena tahan dia, tegah dia. Kalau tengah khusyuk, katalah khusyuk tak sedar dunia, nak tegah apa tak nampak dah. Ya? Jadi oleh kerana itu jangan tersilap faham, tuan-tuan. Dan akan erti khusyuk bahawa tidak ada sedar tentang apa yang berlaku di sekeliling. Jadi insya-Allah kita akan hurai lagi selepas ini. Tuan-tuan, kita harapkan tidak ke mana-mana dan terus bersama-sama dalam rancangan ilmu ini, insya-Allah.
Alhamdulillah, kita bertemu kembali di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 dalam satu perbincangan dengan pada topik sempurnakah solatku. Jadi pada hari ketiga ini kita sedang membicarakan persoalan khusyuk. Jadi sebelum kita pergi kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, tuan dan puan-puan yang menghantarkan email, saya cuba untuk bagi sedikit tambahan lagi tentang penerangan yang pertama tadi tentang khusyuk hati dan juga kemudian dengan khusyuk anggota. Kemudian selepas itu ingin kita sebutkan bahawa kepentingan khusyuk ini terlalu amat penting. Jadi kalau ada orang yang rasa solat dia susah nak buat solat dia, sebenarnya memang sebab masalah dia tak khusyuk lah tu, ya. Yang mana Allah SWT kata wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan hingga hendaklah kamu minta bantuan daripada Allah dengan cara bersabar dan juga solat. Tetapi sesungguhnya solat dan sabar itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi ini dia. Macam mana orang yang khusyuk itu? Antara ciri dia, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitulah mereka yang meyakini bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan sesungguhnya mereka semua akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi maknanya kalau nak dapat khusyuk ni tuan-tuan, akidah itu kita kena betulkan dulu. Nanti kita sebentar lagi apakah dia kaedah-kaedah dan cara-cara, teknik-teknik, usaha-usaha yang boleh kita buat untuk mendapatkan khusyuk. Tapi sebelum itu kita cuba melihat dulu soalan-soalan yang diutuskan melalui email. Soalan yang pertama daripada Muhammad Faid Amnan, ya, iaitulah saya ada dua soalan yang merunsingkan saya setiap kali solat, iaitulah semasa solat saya selalu tidak khusyuk menyebabkan saya solat dalam keadaan memejam mata. Adakah sah solat saya? Baik, soalan tentang memejam mata ini tuan-tuan, para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan hukum memejam mata ini. Adapun di dalam mazhab sebagai contohnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, ada ulama Syafi'i yang menyebutkan bahawa memejam mata ini hukum dia makruh. Ya, maka ada sebahagiannya pula sebagai contohnya Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitabnya Fatawa Syekhul Islam Izzuddin Abdul Salam mengatakan tidak makruh, ya. Lalu Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' wal Mukhtar annahu la yukrah idza lam yakhaf dararan li'annahu yajma'ul khushu'a wa hudurul qalbi wa yamna'u min irsalin nadhri wa tafriqidh dhihn. Artinya dalam kitab Majmu' sesungguhnya pandangan yang terpilih kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sesungguhnya tidaklah makruh untuk memejam mata sekiranya diyakini tidak ada mudarat. Dan sesungguhnya apabila diyakini boleh bergabungnya khusyuk dengan hadirnya hati dan juga dia boleh menghalang mata daripada liar. Sebab ada kan orang solat kan, tengah solat mata dia melilap, tengok orang masuk masjid dia tengok orang tu, orang masuk masjid tengok dia pandang bawah. Tu orang masjid tu jalan balik dia tengok balik, orang masjid tu tengok balik dia pandang bawah. Jadi mata tu berjalan-jalan. Jadi ini menyebabkan lagi mudah tidak khusyuk. Maka oleh kerana itu adalah pandangan yang mengatakan tak digalakkan. Kalau tak sampai makruh pun tak digalakkan kerana beberapa sebab. Yang pertama, kerana Nabi SAW pernah mengatakan, pernah ada satu hadis, kerana Rasulullah SAW amara biqatlil aswadaini wa antum fi salat al-hayyatu wal aqrab. Nabi SAW mengarahkan kita untuk bertindak membunuh dua benda hitam ketika mana kita solat, iaitulah kala dan ular. Ini dalam konteks zaman-zaman Nabi dulu memang solat dia dekat masjid padang pasir gitu. Jadi nampaklah ada ular, nampak kalajengking dan mereka gagah perkasa mereka tuan-tuan. Ada ular ada ni mereka boleh bertindak duk pijak je, kita melari cabutlah tuan-tuan. Jadi kita hari ni masjid dan surau kita mungkin berbeza. Tak ada kalajengking masuk, tak ada ular masuk. Maka oleh kerana itu tak adalah kebimbangan mudarat yang disebut oleh Imam Nawawi itu, tak ada mudarat banyak di situ. Begitu juga kalau kita hari ini kita solat di masjid-masjid di pusat-pusat bukan pelancongan, di stesen bas sebagainya. Kalau kita pejam mata memang hilang beg kita, jangan pejam mata tuan-tuan. Ataupun hilang kita punya handphone kita letak kat bawah, janganlah pejam mata. Maka oleh kerana itu pejam mata ni memang tak ada banyak nas yang Nabi buat, tapi maknanya ia disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim juga dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidaklah sepakat tentang makruhnya ia. Cuma ada ulama yang cuba mengaitkan kita tak mau sama dengan ibadah orang Yahudi. Sebab orang Yahudi mereka buat ibadat mereka pejam mata. So, jadi kita tak mau sama dengan mereka. Tapi yang paling penting, pejam atau tidak pejam,
Yang paling penting adalah siapa yang boleh tak pejam, dia boleh khusyuk dan hadir hati, itu yang terbaik macam yang Nabi buat. Tapi kalau kita tak mampu, kita terpaksa pejam mata untuk mengelakkan minda kita berkecamuk, maka bolehlah kita pejam mata sekali-sekala dan janganlah terus pejam mata nanti tertidur pula tuan-tuan, khususnya solat subuh. Ya. Soalan yang kedua, saya sentiasa berasa was-was menyebabkan saya baca Fatihah agak kuat, terutama apabila solat secara berseorangan. Tak ada masalah. Solat secara berseorangan memang boleh membaca kuat pada solat yang perlu baca kuat, iaitulah pada solat maghrib dan isyak dan juga subuh. Adapun solat zuhur dan asar jangan baca kuat sangat tuan-tuan. Nanti kita sudah lari daripada apa yang Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu, dirikan solat sebagaimana kamu ada ilmu aku solat. Maka Nabi tak baca kuat dengan jahar, dengan kuat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi tak baca kuat dalam solat zuhur dan solat asar. So, jangan kita reka-reka perkara-perkara tersebut, nanti kita akan bimbang, solat kita semakin cacat. Soalan yang kedua daripada Tuan Syed Abdullah Syed Osman Jamalulail. Ramai di antara umat Islam selalu tertanya-tanya sesama sendiri, mengapa kita tidak khusyuk serta dapat menikmati erti solat itu walau sudah 60 tahun mendirikan solat? Adakah disebabkan pemakanan yang syubhat, tidak mengikut garis panduan Islam, atau sebabnya kurangnya amalan harian dan hubungan sesama manusia tidak dijaga sepenuhnya? Oh, bagus soalan ni tuan-tuan. Tapi saya tangguh sekejap sebab kita akan masuk dalam blok yang ketiga ataupun yang keempat nanti. Kita akan terus jawab soalan ni secara indirect ataupun secara direct. Ya, tuan-tuan, minta tangguh sekejap soalan jawapan tu. Yang keseterusnya, saya ada mendengar ada orang berkata daripada Puan Fatimah Abdul Rahman, Cik Fatimah Abdul Rahman, sekiranya memakai maskara sebelum wuduk itu sah, sedangkan maskara biasanya kalis air. Apa pendapat? Baik, jadi saya pun taklah pasti. Sekiranya confirm memang maskara itu kalis air, maka pada ketika itu menyebabkan yang tak sah itu kerana wuduk itu tidak sah. Bila wuduk tak sah, tak sampai ke kawasan muka yang patutnya dibasuh, maka solat pun tak sah. Jadi oleh kerana itu kita nasihatkan kepada kaum ibu, para wanita di luar sana yang wajahnya bersolek-solekkan, ya, maka oleh kerana itu kalau nak solat, pastikan air telah pun sampai ke semua kawasan kulit di wajah untuk menyempurnakan firmanullah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, saya nak bertanya tentang solat Jumaat. Tentang solat Jumaat. Apa yang harus dilakukan sekiranya kita masbuk dalam solat Jumaat? Saya mengalami kekeliruan dengan pelbagai pendapat dan minta Ustaz jelaskan kerana saya kira ramai lagi tak tahu. Daripada saudara Haikal. Baik, tentang solat Jumaat ada satu hadis yang menyebutkan, man adraka ruku' fi raka'atil akhirah yaumal jumu'ah falyudhif ilaiha ukhra wa man lam yudrik ar-ruku' min rak'atil akhirah falyusalli zuhra arba'an. Hadis daripada Daruqutni. Artinya, sesiapa dalam solat Jumaat dia dapat satu rakaat, dia dapat rakaat yang kedua tu, dia dapat rakaat tu, dia dapat rukuk bersama imam. Dia dapat rukuk bersama imam, dia dapat mendapatkan imam semasa imam rukuk, maka dia tambah satu rakaat saja lagi. Ya, tetapi kalau dia tak dapat satu rakaat pun, dia masuk tu imam tengah tasyahud akhir, maka pada ketika itu disebutkan fal yusalli az-zuhra arba'an, dia hendaklah bangun, dia solat 4 rakaat zuhur. Kalau dapat satu rakaat, tambah satu je. Tapi kalau dapat, tapi niat tu bukan solat zuhur tau, niat solat Jumaat, tapi dah tak dapat rakaat, kita dah masuk tu tengah-tengah imam tengah tasyahud akhir, maka kita terus solat zuhur. Itu yang dinamakan dalam mazhab Syafi'i niat solat Jumaat tapi solat zuhur. Jadi itu dibenarkan dan itulah yang patut kita lakukan, wallahu alam. Baik, kemudian soalan yang seterusnya, bagaimana caranya kita nak solat bila tersangkut dalam kesesakan lalu lintas sedangkan masa tu dah nak habis waktu solat? Daripada saudara Muhammad Afif Naufal. Jadi ini soalan yang relevan tuan-tuan. Yang pertama sekali, kalau kita tahu memang tempat laluan kita tu memang jam, memang akan terlepas solat zuhur dan atau solat maghrib biasanya, maka pada ketika itu kita wajiblah plan awal-awal. Kalau memang laluan balik kita tu memang tempat jam, kita kenalah tahu kat mana kita nak berhenti, kat mana kita nak exit sekejap untuk melakukan solat fardu kita. Kita kena plan. Tapi katalah kesesakan itu luar biasa.
tiba-tiba kerana ada jam, kerana ada accident, maka pada ketika itu kita tak boleh nak berhenti tepi jalan pun tak boleh, sebab kereta terlampau banyak, nak solat dekat ruang kecemasan pun tak boleh, nanti kena langgar pula dengan ambulan, ada orang-orang motor-motor yang melalui kawasan itu. Maka pada ketika itu adalah rukhsah, iaitulah kita kita terpaksalah solat di luar waktu yang dinamakan qada. Tapi bukanlah kita sengaja, itu dinamakan di luar kawalan. Termasuklah juga dalam keadaan kita tertidur lebih ataupun terlupa, maka falyaqdiya idza dzakaraha. Nabi kata, kamu yang tertidur, yang terlupa, maka hendaklah kamu laksanakannya, tunaikannya semasa kamu sedang ingat. Jadi bila kita ada kemudahan yang tak dijangka susah ni, tiba-tiba ada kemudahan, laksanakan solat pada waktu kemudahan itu. Wallahu a'lam. Jadi soalan yang akhir sekali yang sempat kita ambil pada petang ini, pada pagi ini, iaitulah saya seorang ibu dengan 2 anak kecil. Kalau saya selalu tidak menyegerakan solat isyak saya dan bangun tengah malam untuk solat isyak dan solat sunat. Ya. Bilakah waktu paling lambat untuk menunaikan solat isyak? Kerana saya pernah mendengar ada haram solat isyak melebihi jam 12 malam daripada Puan Karina. Jadi dalam pandangan ini, dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya kita sebutkan, memang betul ada tentang pandangan-pandangan mazhab lain yang mengatakan bahawa contohnya mazhab Hanbali dan mazhab Maliki mengatakan waktu solat subuh adalah sampai 1/2 malam, dari 1/3 atau 1/3 malam sehinggalah terbitnya waktu fajar. Itu waktu-waktu yang maknanya waktu darurat untuk solat isyak. Dan walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i boleh solat selagi belum masuk waktu subuh. Ini disebutkan dalam, menurut satu riwayat daripada Imam Muslim, tidaklah tertidur itu dianggap sebagai suatu kelalaian. Kelalaian itu adalah bagi orang yang tidak menunaikan solat dengan sengaja hingga masuk waktu solat yang lain. Jadi selagi mana belum masuk waktu solat yang lain, selagi itulah dikira ada waktunya. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i ini, maka kita boleh dibagikan solat isyak ini kepada 4, iaitu waktu terbaik di awal waktu ikhtiar 1/3 waktu harus iaitulah hingga sebelum tamatnya waktu, dan waktu keempat, waktu yang haram, iaitulah di akhir waktu. Jadi orang-orang yang solat di akhir waktu ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Jadi kita tak mau. Jadi kalau nakkan khusyuk, kita kena solat di awal waktu. Dan kalau macam solat isyak tadi disebutkan, adakah kita nak bangun, maka pada ketika itu ia dibenarkan untuk kita solat tahajud sambil-sambil sebelum itu menunaikan solat fardu isyak. Jadi kita berhenti seketika. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita kembali lagi di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 secara langsung daripada Seri Pentas, dan Alhamdulillah kita sedang membicarakan persoalan sempurnakah solatku. Jadi untuk sama-sama kita semak, kita audit sedaya yang mampu. Ibadah yang paling penting dalam Islam yang merupakan tiang seri agama dalam hidup kita. Jadi kita masuk sekali lagi tadi, solat orang yang melewatkan solat dengan sengaja adalah tanda munafik. Ini macam mana ni tuan-tuan? Ini sebenarnya memang disebutkan oleh Nabi, tilka salatul munafiq yajlis yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnaini syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Hadis riwayat Muslim yang sahih. Artinya itulah dia solat orang munafik. Mereka duduk lama, duduk tunggu waktu habis, tengok TikTok. Masa dah habis, sampailah waktu tinggal dekat 2 horn syaitan, 2 tanduk syaitan maksudnya, dan nak habis dah, barulah dia segera bangun, fanaqaraha, dia pun laksanakan solat. Naqarah yang pernah Nabi kata, famakin jabhatak min al-ard wala tanqur naqra, iaitu bila kamu sujud, nak kamu letakkan dahi kamu, jangan kamu mematuk. Tanqur naqra ni iaitulah cepat, macam ayam yang mematuk dedak. Maka dia pun solat begitulah. Cepat ke main. Yang mana Allah kata, Nabi kata, yang poin yang paling utama, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tak ingat Allah banyak dalam solat dia. Jadi cuba kita tengok tuan-tuan, sama-sama semak balik. Antara ciri khusyuk adalah berapa banyak kita ingat Allah semasa kita solat tersebut. Allah pun dah kata, wa aqimis salata li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. So jadi kalau kita tak ingat Allah banyak dalam solat kita defeat the purpose. Purpose tu dah pun tewas, dah salah. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, kita cubalah mendapatkan khusyuk sedaya mampu, kerana khusyuk itu menjanjikan begitu hebat. Antaranya
disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, iaitulah tidak adalah seorang yang bangun berdiri menunaikan solat memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala illa sarafa min khati'atihi kayaum waladathu ummuh, tidaklah dia akan keluar daripada solatnya kecuali seolah-olah anak kecil yang baru dilahirkan. Nah, ini dia hadis riwayat Muslim. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, bagaimana hari ini kita nak memastikan khusyuk kita dapat? Baik, kita pergi kepada beberapa cirinya. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ciri yang pertama, bersihkan akidah kita. Ini dia. Ini bersifat dalaman tuan-tuan. Yang bersifat dalaman, bersihkan akidah kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan suatu amaran yang penting, bahawa Allah kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak akan mengampunkan sesiapa saja yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, dan Allah boleh mengampunkan yang lain. Maka ini dalam surah An-Nisa ayat ke-48 ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ada berlaku syirik dan kita masih tak bertaubat, maka pada ketika itu solat kita akan susah untuk dimakbulkan. Sebagaimana antara yang diberikan juga oleh Nabi SAW, Nabi kata, man ata kahinan, man ata arrafan lam tuqbal min salati arba'ina lailan. Siapa yang pergi jumpa tukang telik, pergi jumpa bomoh, maka tidak akan diterima solatnya 40 malam. So macam mana nak khusyuk kalau pergi jumpa tok bomoh, tuan-tuan? Jangan. Jadi tuan-tuan, kita ada pemanggil kita. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sulaiman ya. Sila jawab. Soalan saya Ustaz. Semasa baca tahiyat, ada di kalangan kita yang baca at-tahiyat dengan at-tahiyah. Adakah maksud itu boleh beza ataupun macam mana? Yang kedua, Ustaz, sekiranya kita jadi makmum, imam batal ketika rukuk atau sujud. Bagaimana makmum yang untuk menggantikan imam tersebut? Itu saja Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Muhammad. Yang pertama sekali, bacaan tahiyat yang betul. Betul. Bacaan tahiyat awal kalau tersalah pun ada chance lagi sebab dia sunat. Tapi kalau tahiyat akhir kena baca betul-betul tuan-tuan. Dia kena bacaan dia at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Cuba try tuan-tuan. Cuba try lagi. At-tahiyyat. Ta tu ada sabdu, ya tu ada satu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi sebab dia adalah bacaan yang wajib, maka pada ketika itu kena dibetulkan. Macam bacaan Fatihah juga. Sebab dia wajib, kita kena baca dia dengan betul. Maka kalau salah tu, maka salahlah makna dia. Tidaklah ada macam tahiyatan indallahi mubarakan. Tahiyah ni maknanya satu penghormatan kepada Allah, sebutan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan yang kedua, makmum batal imam batal semasa rukuk dan sujud. Ini sama macam ada satu orang yang soal pada saya. Dia kata dia duduk belakang imam tu tengah sujud, dia terkentut, maka dia batal wuduk dia. So macam mana makmum ni nak ganti? So dia tanya, adakah bila kita dah sujud, imam terkentut, kita nak ganti, kita kena menyondol ke depan, kan? Jadi adakah perlu menyondol? Ataupun kalau tengah duduk, adakah perlu mengesok ke depan? Ataupun kalau tengah rukuk, adakah perlu berjalan sambil rukuk? Maka jawapan dia tuan-tuan, yang pertama yang perlu kita buat, kalau berlaku dalam situasi itu, minta maaf saya kata tuan-tuan, kalau lah kita duduk belakang imam terkentut kat depan kita kena tahan nafas dulu tuan-tuan. Lepas dah cuaca tu dah okey rasa, lepas tu kita tak perlu sebenarnya untuk menapak ke depan kalau kita tak boleh bergerak. Maknanya bila imam tu rukuk, bila imam tu sujud, katalah dia tahu dia kentut, dia akan keluar. Bila dia keluar, dia kena lantiklah seorang kat belakang, sebab orang belakang ni semua tengah sujud. Orang belakang ni tak tahu, seorang je yang tahu mungkin. Orang paling belakang saja yang tahu dia sedang kentut ataupun dia sudah batal wuduk. Maka dia perlu cuit orang tu supaya orang tu boleh terus ambil alih dengan menguatkan suara. Itu saja. Dia kuatkan suara, sami Allahu liman hamidah, dia dah ambil alih dah. Jadi kalau dia sujud tadi, dia lepas dilantik, dia dicuit oleh tok imam, dia tahu jadi imam, dia pun Allahu Akbar, dia bangkit. Lepas tu biasa duduk tu, dia satu saf, imam tak ada kat depan. Dialah dia imam. Dia tak perlu nak mengesok ke depan, mengesok tak perlu. Nanti bila dia dah berdiri, barulah dia menapak ke depan. Jadi tidak ada masalah. Begitulah cara dia, wallahu alam.
Baik, jadi kita pergi balik tentang khusyuk tadi tuan-tuan. Yang pertama, betulkan akidah kita. Jadi kat mana akidah umat Islam yang hari ini banyak melakukan kesalahan tuan-tuan? Kita ada yang pergi jumpa Tok Bomo, ada di antara kita pula yang apa yang dilakukan? Bertangkal menangkal. Nabi SAW ada menyebutkan dengan sangat jelas, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya sesungguhnya jampi-jampian bukan tak guna ayat Quran ni, yang jenis-jenis memambang tanah, mambang segala mambang ni tuan, dan juga macam-macam lagi perkataan yang tidak boleh kita fahami bila mana dibuat oleh seorang dan kemudian tangkal-tangkal yang digantung tangan-tangan, entah apa-apa tulisan dan nombor-nombor digantung pada leher, pada tangan. Ini semua, dan tiwalah adalah sihir pengasih antara suami isteri. Dia letak ayat pengasih, nasi kangkang ke nasi duduk ke nasi terbalik ke macam-macam nasi. Ini semua ni bila buat tuan-tuan dan puan, syirkun. Bila syirik tuan-tuan, memang tak ada khusyuk dalam solat, habis dah. Habis. Ya. Begitu juga dengan sial menyial. Ada kata kita tak boleh kahwinkan anak kita pada satu hari dua anak. Kita ada 2 anak, kita kahwinkan dua-dua pada satu hari. Tak boleh, ini mesti salah satu akan mendapat musibah. Oh, tak boleh tuan-tuan, itu tak boleh itu tuan-tuan. Itu termasuk dalam yang Nabi kata at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, iaitu sial menyial adalah syirik. Sial menyial pada tempat, pada masa, pada orang, pada waktu. Tak boleh kahwinkan anak kita pada bulan Syaban. Kalau kita adalah orang yang meyakininya, memang khusyuk tak masuk dalam solat kita tuan-tuan, sebab akidah kita ada masalah. Ini yang perlu dibetulkan yang pertama tuan-tuan. Kemudian yang keseterusnya, kalau ada benda-benda yang pecah, ada tengok telik-telik pula tarikh lahir kita. Oh, tarikh lahir aku menunjukkan bahawa aku akan jadi Perdana Menteri sikit lagi. Oh, macam-macam ni. Tarikh lahir aku menjadikan aku akan menjadi CEO kepada syarikat Microsoft. Jadi tuan-tuan tak perlu ni tuan-tuan, ni semua sekali ni tak boleh pakai tuan-tuan. Ini semuanya termasuk dalam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa minas sihr. Siapa yang menggunakan ilmu-ilmu bintang, ilmu-ilmu kira-kiraan ni, adalah mereka telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Ini semuanya akan mengganggu. Demikian juga kita tak boleh percaya ramalan-ramalan gaib tuan-tuan. Ramalan-ramalan gaib yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi, tak ada dalam sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya kalau awan tu penuh hitam je nak hujan, itu ramalan ghaib dekat tu. Tapi itu tak apa, itu sunnatullah. Tapi kalau ramalan ghaib contohnya, kalau rama-rama masuk rumah, apa tanda tuan-tuan? Orang kata, oh ini ada orang nak datang. Tak betul tuan-tuan, mana ada orang nak datang? Kalau orang SMS ada nak datang maksudnya. Tapi kalau rama-rama masuk rumah, tak ada benda. Tak ada benda. Kita, walaupun dia bukan benda besar, tapi bila dia berkumpul setiap hari tuan-tuan, dia akan mengganggu kita punya keimanan kepada Allah, dan kita menyebabkan kita menjadi orang yang tak akan dapat khusyuk. Itu dari sudut dalaman. Dalaman yang lain tuan-tuan untuk mendapatkan khusyuk, iaitulah menyedari bahawa kita sedang berhadapan dengan CEO kepada petala langit dan bumi. Kalau kita menghadap dengan orang, kita rasa hebat, kita rasa sebab tu dalam sebuah athar ada yang mencadangkan, kalau kita rasa segan berhadapan dengan seseorang, biasanya kita segan berhadapan dengan orang-orang yang kita rasa hebat, maka kita pada ketika itu, maka disebut dalam athar ini, tastahyi minhu kama tastahyi min rajulin salihin min qaumi. Hendaklah kamu ketika solat tu, kamu rasa kamu sedang berhadapan dengan seorang lelaki yang kamu sangat rasa kagum, yang kamu rasa segan. Maka Allah lebih jauh, lebih hebat daripada manusia ini, dan manusia ini adalah makhluk Allah SWT semata-mata. Jadi kita ada soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa Ustaz? Bi khair, alhamdulillah. Sabah nur. Ustaz, saya Aizuddin bin Salahuddin di Pulau Pinang. Nak tanya tuan soalan kat Ustaz. Berkenaan yang pertama, kita tahu masyarakat takbiratul ihram, kita akan masukkan qasad, ta'arud dan ta'yin Ustaz. Jadi Ustaz, pertanyaan saya, di mana nas yang kita ambil itu mengatakan kita angkat takbir itu kita kena niat dalam Quranah tu. Yang kedua Ustaz, kita semua sedia maklum bahawa diwajibkan sembahyang pada orang-orang yang mukallaf. Jadi satu orang Ustaz, kalau dia tinggal sembahyang dan dia mulai sembahyang ketika umur dia 30 tahun, adakah wajib dia kena qada sembahyang yang lepas? Apakah hukum yang sebenar dalam Islam Ustaz? Minta Ustaz jelaskan dan tafsili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Izzuddin berkenaan daripada Pulau Pinang, berkenaan yang pertama takbiratul ihram, yang perlu ada niat pada waktu itu, ada ta'yin, ada qasdu, ada ta'yin, ada ta'rid. Qasad ni maksudnya kita buat tu secara sukarela dan tanggungjawab, bukan dipaksa.
Maknanya kalau kita nak buat dalam bentuk ayat, aku solat. Aku sedang perform solat ni. Itu qasad. Maknanya aku solat. Itu bentuk dalam bentuk sentence lah ya. Kemudian ta'yin ni pula spesifikasi. Solat apa? Solat asar contohnya. Ta'rid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu dikatakan perlu. Itu adalah inti niat dalam mazhab Syafi'i dalam huraiannya. Maka ditanyakan oleh Saudara Izzuddin tadi, apakah dia nas yang menyatakan bahawa perlunya niat itu selari dengan takbiratul ihram. Jawapannya dalam mazhab Syafi'i kita pegang kepada innamal a'malu binniyat, iaitulah sesungguhnya amalan itu binniyat. Ba tu binniyat tu baul muqaranah pada pandangan dan ijtihad mereka, iaitulah ba selari. Sesungguhnya amalan seseorang itu serentak dengan niat dia. Maka sebab itulah bila perkara pertama dalam solat, permulaan solat iaitulah miftahu salat tuhur wa takbiruha wa tahrimuha wa takbir wa tahliluha taslim, iaitulah permulaan solat adalah kuncinya wuduk, dia punya permulaan ihramnya adalah takbir. Maka masa takbir itulah permulaan solat, masa itulah niat kena masuk, bukan semasa berjalan. Kemudian soalan yang kedua tadi, orang mukallaf solat berumur 30 yang lama-lama tu nak kena qada atau tidak? Ini insya-Allah kita akan cuba sentuh selepas ini. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, untuk kita berikan jawapan kepada soalan perlu ke qada solat yang tinggal zaman-zaman jahiliyah dulu orang kata. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 membicarakan persoalan sempurnakah solatku. Jadi kita pun telah maklumkan bahawa ini adalah usaha kita untuk memberikan sedikit kesedaran. Memang sudah sepastilah ia tidak dapat menampung dan cover seluruh topik dalam isu ini tuan-tuan. Jadi kita harapkan tuan-tuan mencarilah tuan-tuan guru, mendapatkan buku-buku, antaranya buku ini pun saya pun mencadangkan kepada tuan-tuan, Formula Solat Sempurna, agar insya-Allah terbitan Telaga Biru, syarikat yang dikuasai, syarikat yang yang diterajui oleh rakan saya Fadil Ustaz Dr. Zahazan Muhammad yang cukup baik ya. Baik, jadi kita pergi jawapan tadi. Jadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana dengan orang yang tertinggal solat lama dah baru nak taubat ni, dah umur 30, umur 40 baru nak taubat, lama dulu solat dulu tinggal dulu, macam mana? Jawapan dia, ulama ada berbeza pandangan. Yang pertama, para ulama kata kamu wajib bertaubat. Taubat ni mesti, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata remorse ni maknanya deeply regret. Deeply regret tak ada kesilapan lepas. Ini disebutkan illa man taba wa amana wa amila salihah. Lepas kita bertaubat itu pula, lepas tu bagaimana dengan solat-solat yang lepas? Adakah perlu diqada? Sebahagian ulama kata perlu qada. Oh, ini memang strict betul tuan-tuan. Ini macam mana nak kira ni tuan-tuan, banyak sangat ni. Maka timbullah pandangan ijtihad yang kedua, mereka kata qada mana yang mampu sahaja dulu. Jadi pada satu hari kita buatlah qada dalam satu rakaat, dalam satu waktu yang kita tinggal dulu, satu waktu. Jadi dengan harapan kalau kita meninggal sekalipun, kita telah pun menunjukkan azam kepada Allah SWT bahawa kita sedang bertaubat dalam proses. Sebab bila dalam proses kalau pun tak habis, maka akan dianggap sebagai habis tuan-tuan. Tapi kena azam. Azam itu menunjukkan kita kena start qada sedikit demi sedikit. Ada juga pandangan yang ketiga, iaitu pandangan ketiga mengatakan cukup taubat, buat amal soleh yang lain-lain, maka yang solat itu tidaklah perlu diqadakan kerana terlampau banyak, maka anggap dia sebagai satu perkara yang telah pun kita kesalahan dan taubat. Tapi saya lebih selesa dengan pandangan yang kedua, kita qada mana-mana yang mampu tuan-tuan ya. Sebab kalau kita tak perlu, nanti ramailah orang ambil peluang membiarkan solat mereka tertinggal. Maka oleh kerana itu, solat yang tertinggal adalah hutang dengan Allah. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Nabi pernah sebut pada seorang wanita yang ada mak ibunya tidak melaksanakan haji sedangkan ada kemampuan, maka hutang Allah lebih wajib untuk digantikan. Maka oleh kerana itu, jangan ambil ringan ya. Dan selepas itu barulah banyakkan sedekah, kerana dengan sedekah itu akan dapat menutup kerosakan yang banyak kerana tidak melaksanakan solat. Baik, jadi itu jawapan kepada penanya Encik Izzuddin tadi. Baik, jadi kita nak pergi sikit lagi tentang khusyuk tadi. Jadi yang pertama tadi, hati, akidah kita. Lepas akidah tuan-tuan, yang kedua main peranan besar dalam khusyuk ni adalah yang disebutkan oleh Nabi, rajul yutilu safar ash'ath aghbar yamudu yadahi ila sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Muslim. Artinya seorang pemuda yang musafir, rambut dia kusuk masai, dia doa angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Nabi kata makanannya haram,
pakaiannya haram. Ini jawapan kepada soalan yang diutarakan tadi, yang saya tangguh tadi kan, daripada Encik Said. Ya, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dibesarkan dengan haram, duit haram dan seumpamanya. Bagaimana mungkin akan dimakbulkan doanya? Ini doa. Doa ni tuan-tuan, ibu kepada segala doa apa tuan-tuan? Ibu kepada segala doa, solat. Sebab solat itu dalam literally maksudnya doa, dan ibu kepada segala doa. Doa angkat tangan ni doa juga ni, doa lepas solat. Tapi doa yang paling hebat sekali adalah solat itu sendiri. Maka doa tak makbul, maknanya solat tak makbul. Kenapa tak khusyuk? Kerana pendapatan kita haram, investment kita haram, terlibatnya dengan riba, ada klaim-klaim palsu yang kita lakukan, ada kita sengaja naikkan harga barang untuk kita masuk poket kita. Semua ini akan menyebabkan khusyuk menjauh. Walau hebat mana pun pakaian kita, walaupun kita pakai jubah handsome tuan-tuan, dengan serbannya handsome tuan-tuan, dengan janggutnya panjang hebat, dengan hafaz Quran, tapi kalau benda ini ada, khusyuk akan menjauh. Tapi ada orang tanya pula, bagaimana kalau saya rakaat pertama je khusyuk Ustaz, rakaat kedua tu dah ada gangguan sikit, gangguan siaran. Okey. Jadi Nabi SAW ajar kita, kalau ada was-was tengah-tengah solat itu, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau datang lagi, kamu boleh baca, tiupkan sebelah kiri 3 kali. Tapi kalau tengah solat berjemaah, jangan pula tiup kat orang. Orang pun tu, apa hal tiup kat muka aku ni? Jadi tuan-tuan, tiup tu maknanya sebagai isyarat bahawa kita sedang menghalau syaitan, dan syaitan pun memang akan kena bacaan auzubillahi minasyaitanirrajim itu. Itu kalau was-was. Dan demikian juga kalau tak khusyuk. Tapi memang manusia biasa tuan-tuan, kita memang susah nak khusyuk daripada mula takbiratul ihram sampai salam. Maka cukuplah sekadar kita cuba sedaya upaya, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kurang sikit, rakaat ketiga khusyuk sikit, rakaat keempat hilang. Jadi itulah solat kita, itulah usaha kita sebagai manusia biasa. Yang penting majoritinya sepatutnya kita usahakan sebagai khusyuk. Kalau tak khusyuk juga, ada solat sunat yang kita akan menampung insya-Allah. Baik, jadi yang seterusnya, apa lagi yang boleh membantu kita untuk khusyuk ni tuan-tuan? Nabi SAW kata, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli, dalam hadis riwayat Abu Daud yang sahih, iaitu pastikan jangan ada benda dalam rumah kamu yang boleh menghilangkan fokus dan khusyuk kamu. Apa dia? Iaitulah tuan-tuan, gambar-gambar wanita dengan terbuka ke auratnya, kemudian dengan CD-CD dengan gambar-gambar patung hantunya, dengan sculpture yang gambar orang bogelnya. Maka ini semuanya akan mengganggu kita ketidak khusyuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka oleh kerana itu, jauhkan daripada rumah kita apa saja benda yang boleh menjauhkan kita daripada Allah SWT. Dan kemudian bila solat tu jangan menghadap buku tuan-tuan, jangan menghadap benda-benda yang ditulis. Ini benda-benda luaran. Kalau menghadap benda yang ditulis, habis nama-nama buku dekat rak tu semua kita akan khatam baca sikit lagi insya-Allah. Jadi itu yang kita tak mahu, kerana dia akan melalaikan kita daripada mengingati Allah. Jadi kemudian saya rasa banyak lagi maklumat yang ingin saya kongsikan. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan dapatkan sebahagian besar maklumat itu dalam website saya www.zaharuddin.net, dan Facebook saya pun ada untuk berkongsi pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Zaharuddin, pergi ke Facebook tu, type zaharuddin.net. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi beberapa perkara dalam website dan dalam Facebook dan seterusnya daripada buku ini. Dan saya kira itulah sahaja waktu yang diizinkan, waktu yang ada. Kalau tuan-tuan rasa penting perbincangan bab solat ni, tuan-tuan telefon penerbit TV3, TV9, Media Prima, minta buat lagi yang lebih khusus. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tamatkan dengan doa. Semoga kita sama-sama diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan solat dalam keadaan yang sesempurna mungkin. Ya Allah, hanya dengan ilmu lah kami dapat menyempurnakan solat kami. Ya Allah, berikanlah kami minat dan kekuatan untuk menuntut ilmu dengan bacaan, menghadiri majlis-majlis ilmu, dan jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam pencarian ilmu. Jadikanlah kami orang yang ikhlas semasa menunaikan solat kepadamu, ya Allah. Terimalah amal-amal kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang pasrah kepadamu, yang merasakan besarnya amalan-amalan ini berbanding dunia. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kamu jadikan dunia perkara penting kami yang terbesar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.